Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Zulkifli. Saya mewakili kumpulan saya akan membentangkan MPU 2305 Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. Ini adalah antara ahli kumpulan saya iaitu mewakili saya sendiri, Muhammad Amin bin Aziz Akmal, Syafiq bin Syarin dan Muhammad Aris bin Hamzah. Tajuk yang akan kami bentangkan ialah perbandingan fakta saintifik berdasarkan Al-Quran atau hadis dengan barat dalam kejadian gerhana bulan. Antara isi kandungannya, yang pertama ialah pengenalan, kedua proses kejadian gerhana bulan, ketiga dalil Al-Quran kejadian gerhana bulan, yang keempat ialah pandangan barat dan yang terakhir ialah kesimpulan. Pengenalan tentang gerhana bulan. Gerhana bulan terwujud ketika bulan melalui sebahagian daripada bayang-bayang bumi. Terjadinya gerhana bulan ini hanya berlaku ketika bulan purnama dan apabila matahari, bumi dan bulan sejajar pada satu barisan yang sama atau sangat-sangat hampir terjajar. Proses kejadian gerhana bulan. Gerhana merupakan peristiwa alam yang terjadi dalam setiap tahun. Proses kejadian gerhana bulan adalah apabila keadaan bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Gerhana bulan terbahagi kepada 3. Yang pertama, gerhana bulan penuh. Ini adalah keadaan bulan di saat gerhana bulan penuh. Bulan ditutupi dengan bayangan bumi dan akan terlihat sedikit gelap pada ketika ini. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Yang kedua, gerhana bulan separa. Ini adalah keadaan bulan di saat gerhana bulan separa. Gerhana bulan separa terjadi apabila matahari, bumi dan bulan tidak berada pada satu garis lurus. Separuh tertutup dengan bayangan bumi dan separuh lagi tidak. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Ini adalah keadaan bulan di saat gerhana bulan penumbra. Keadaan bulan tidak tertutup oleh bayangan bumi. Oleh itu, cahaya bulan masih boleh dilihat daripada bumi. Seterusnya adalah kesan gerhana bulan. Kesan gerhana bulan terhadap kelakuan manusia. Dari sudut agama Islam, gerhana bulan dan matahari tidak memberi kesan apa-apa kepada manusia. Banyak kajian saintifik menunjukkan bahawa tiada kesan gerhana bulan secara langsung yang jelas terhadap kelakuan manusia. Kesan gerhana bulan terhadap paras air laut. Sebenarnya, air pasang surut terjadi akibat graviti bulan, matahari dan putaran bumi. Kombinasi ketiga-tiga faktor ini menyebabkan laut mengalami pasang dan surut setiap hari. Ada sesetengah tempat mengalami 2 kali air pasang dan 2 kali air surut, manakala tempat-tempat lain mengalami sekali air pasang dan surut sahaja. Secara mudahnya, pantai yang menghadap Sumatera mengalami 2 kali air pasang dan surut, dan pantai timur dan Borneo mengalami sekali sahaja. Saya Muhammad Amin bin Aziz Akmal akan menerangkan pasal dalil Al-Quran kejadian gerhana bulan. Dalilnya ialah Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liuli albabi. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Dalil yang kedua ialah matahari dan bulan beredar menurut perhitungan surah Ar-Rahman ayat ke-5. Maka semua yang menakjubkan dan luar biasa pada matahari
dan bulan menunjukkan akan keagungan dan kebesaran serta kesempurnaan penciptanya. Oleh kerana itu, Allah SWT membantah fenomena penyembahan terhadap matahari dan bulan yang sangat disayangkan. Ternyata keyakinan kufur tersebut banyak dianukan oleh bangsa-bangsa besar di dunia sejak berabad-abad dahulu, seperti di sebahagian bangsa Cina, Jepun, Yunani dan masih banyak lagi. Bin Syahrin akan membentangkan tentang pandangan barat terhadap gerhana bulan. Pandangan barat terhadap gerhana bulan umumnya didasarkan pada pemahaman ilmiah dan astronomi. Di barat, gerhana bulan dianggap sebagai fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Berikut merupakan beberapa aspek pandangan barat terhadap gerhana bulan. Pemahaman ilmiah. Pandangan barat terhadap gerhana bulan didasarkan pada pengetahuan ilmiah tentang sistem tata surya. Mereka memahami bahawa gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang biasanya mengenai bulan sebahagian atau sepenuhnya terhalang oleh bumi. Hal ini menyebabkan bayangan bumi jatuh pada bulan, menciptakan efek gerhana. Prediksi dan perhitungan. Astronomi barat telah mengembangkan cara prediksi dan perhitungan yang canggih untuk memprediksi bagaimana gerhana bulan akan terjadi. Dengan bantuan model matematik dan observasi astronomi, mereka dapat menentukan waktu dan lokasi gerhana bulan dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Tidak ada mitos atau kepercayaan misterius yang signifikan. Secara umum, di barat, gerhana bulan tidak dihubungkan dengan mitos atau kepercayaan mistis ataupun mistik. Pandangan mereka lebih cenderung pada pemahaman ilmiah dan astronomi, dan gerhana bulan dianggap sebagai hasil dari interaksi benda-benda langit dalam tata surya. Dan yang terakhir sekali iaitu kesimpulan. Pembandingan fakta saintifik dalam Al-Quran atau hadis dengan pengetahuan barat mengenai gerhana bulan menunjukkan kemungkinan kesamaan dan saling melengkapi. Jika terdapat keterkaitan, hal ini boleh dianggap sebagai bukti bahawa pengetahuan tersebut telah ada sejak lama. Perlu diingat bahawa Al-Quran dan hadis memiliki kandungan khusus dan dapat ditafsir dengan berbagai cara. Sementara ilmu pengetahuan barat didasarkan pada cara ilmiah dan diperhatikan, tantangan utama terletak pada tafsiran dan kandungan, dengan beberapa orang melihat harmoni antara agama dan sains, sementara yang lain mungkin melihat keduanya sebagai domain yang terpisah. Sains bersifat dinamik, terbuka untuk perubahan, sementara keyakinan agama selalunya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Kesimpulan ini mencerminkan kerumitan hubungan antara agama dan sains, serta variasi interpretif yang mungkin timbul dari perspektif dan keyakinan